Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Wa'idhu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Wa'idhu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain. Kitab kita pakai kalau muka surat. Yang kitab lama ni 12. Kita sifat yang ke-6. Yang ke-6-nya wahdaniyah. Artinya wajib satu. Wajib asa Allah Ta'ala pada zatnya dan pada segala sifatnya dan segala perbuatannya. Maka makna satu Allah Ta'ala pada zatnya itu tiada menerima belah bahagi zat Allah Ta'ala itu, dan tiada ada suatu zat yang lainnya seperti zatnya Ta'ala. Dan makna satu pada segala sifatnya itu tiap-tiap sifat Allah Ta'ala itu tiada berbilang-bilang pada satu jenisnya, maka tiada 2-3 kudrat dan tiada 2-3 iradat. Demikianlah tiap-tiap sifatnya, dan tiadalah orang lainnya bersifat yang seperti sifat Allah Ta'ala. Dan mana satu Allah Ta'ala pada segala perbuatannya. Hadirin sekalian, syukur pertama sekali ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia semata-mata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi mengurniakan kelangsungan hayat kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia bagi kita jadi Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Hidupkan kita dalam masyarakat Islam, keluarga Islam, memudahkan kita ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Diberi kita kehendak untuk terus nak belajar dan menuntut ilmu, memahami ajaran Islam ni. Alhamdulillah. Dipertemukan kita dengan guru dan orang yang boleh menunjuk ajar kita bagaimana jalan untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan macam mana nak hidup supaya zahir kita ni tepat untuk menunaikan hukukul ibad, dan batin kita boleh menunaikan hukukillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kelapangan masa, taufik hidayat dia untuk kita boleh berkumpul sekali lagi pagi ini untuk kita meneruskan pengajian di Darul Furqan ini, meneruskan kuliah duha kita. Pagi ini kita nak baca kitab Paku Iman dulu, insya-Allah. Sambungan kita sifat ke-6. Kita dalam proses membicarakan sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Kita nak bicara sifat ni kerana nak ambil faham makna la ilaha illallah. Pasal la ilaha illallah tu antara makna yang kita nak faham, Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Itu intisari dia. La ilaha illallah tu dengan makna tak ada siapa pun di kalangan makhluk memiliki sifat ketuhanan. Illallah, melainkan Allah sajalah memiliki sifat ketuhanan. Jadi bila Allah saja memiliki sifat ketuhanan, ada ketunggalan ketuhanan pada dia. Dan bila Allah Ta'ala tunggal dalam bab Tuhan, tunggal dia, asa dia dalam bab ketuhanan, bila sebut kata dia Tuhan, dari angle mana kita nak bicara bab asanya dia tu. Yang ni sambungan kita ni, bab wahdaniyah ni. Pasal bila sebut Allah Ta'ala asa, zat dia satu, kita dah sedia faham. Atas huraian ulama, atas kita baca sekali lalu tadi, bila sebut Allah Ta'ala tunggal asa ni, kita mesti faham dalam 3 angle. Yang ni sangat asas. Ada ulama menguraikan sampai 4. Tengok lagi, tak mana 4 tu. Ada sekali lalu saya mengajar, saya tak sebut.
Tiga ni memang sebut dalam kitab-kitab mutabar kita. Maksudnya kita nak faham dan mengasakan Allah Ta'ala ni, bila saya kata Allah Ta'ala asa tak mana? Dia mesti dilihat dari sudut zat, sifat dia, begitu juga af'al dia. Dan nanti dengan huraian dia beri, ada istilah tauhid dengan Allah Ta'ala, tunggal dengan Allah Ta'ala, asa dengan Allah Ta'ala, wahdaniyah dengan Allah Ta'ala, dari sudut zat dan sifat, sifat dan perbuatan dan af'al ni, sama ada dari sudut mutasilnya, mumpasilnya. Dengar tu hati. Yang tu saja sebut pembahagian awal-awal nak menunjukkan ni skop yang kita nak kena faham. Dan kita nak faham macam ni kerana kitab yang kita belajar seumpama ni, dia adalah rumusan daripada seluruh Al-Quran hadis. Dah diringkas oleh ulama. Kita belajar ni betul-betul pati dia. Dengan bahasa lain, kita belajar ibu dia. Ibu ilmu tauhid kita belajar. Maksudnya kalau kita sendiri mencari Al-Quran hadis, belum tentu kita boleh buat keputusan macam mana. Keputusan yang telah dirumus dan telah diformulasikan oleh ulama kepada kita, macam mana nak faham ke Allah Ta'ala dan macam mana nak faham konsep wahdaniyah dia. Satu kita nak belajar ni, kita bukan belajar wahid. Kita bukan belajar ahad. Tapi kita belajar wahdaniyah. Sikit sekali lalu situ. Apa beza wahid, ahad, wahdaniyah? Kita bisa dengar tak? Qul huwallahu ahad. Jadi ahad memang terjemahnya satu kan. Inna ilahakum la wahida. Ada wahid pula. Mana wahid lain, mana ahad lain. Kita nak belajar ni bukan wahid, bukan ahad, tapi belajar wahdaniyah. Jadi kalau tengok perkataan tu sikit, wording tu dulu. Wahdaniyah ni apa dia? Dia adalah, kalau dengan ambil makna terjemah asal makna masdari dia tu, wahdaniyah nak memahamkan keasaan Allah Ta'ala. Apa maksud memahamkan keasaan Allah Ta'ala? Maksudnya nak memahami keadaan Allah yang asa, yang tunggal, yang kata satu tu, satu dari sudut mana? Aspek mana? Yang kita umum dah dapat faham Allah Ta'ala satu ni, dia satu. Siap. Yang tu memang faham. Memang Allah Ta'ala satu, mana boleh mensyirikkan dia dengan satu yang lain, ada Tuhan lain daripada dia kan. Yang tu memang Alhamdulillah ada dasar pengetahuan dengan bahasa Inggerisnya, general knowledge yang kita memang sedia maklum tu. Yang tu pun istilahnya benda maklum fiddin bidururah. Rata-rata kalau orang Islam, dia kata serendah-rendah orang Islam pun akan faham Allah Ta'ala ni asa, maksudnya Tuhan ni hanya satu kan. Kalau orang kafir pun, kalau dia baru nak masuk Islam, dia faham Islam, dia kata I believe in one God kan. Bahkan kita punya rukun negara pun, dia punya undang-undang tu kepercayaan pada Tuhan kan. Bagus Amerika punya lagi, dia punya rukun negara dia, in God we trust. Betul orang putihnya macam tu kan. Kalau saya sedap bahasa Inggeris tu lagi. In God we trust. Kepercayaan pada Tuhan. Boleh faham tak bahasa ini beza bahasa tu? Kepercayaan pada Tuhan. Lembik. Orang tak lesio kan. Tapi in God we trust. Apa maksudnya? Dengan Allah, dengan Tuhan je kita percaya. Best bahasa tu. Sedap tu. Sedap tu. Lebih khusus apa? Not in God we trust. In Allah we trust. So tu bahasa dia main peranan penting untuk kita faham. Jadi saya saja nak syarah bahasa tu sikit. Jadi kita bukan nak belajar wahid, kita bukan nak belajar ahad, kita nak belajar wahdan. Saya tak sebut niyah tu pasal apa? Pasal wahdaniyah tu asalnya daripada perkataan wahdan. Wahdan ni kalau kita belajar ilmu saraf, ni yang faham ni lah apa nampak. Sebagai pelajar sekolah pondok tahfiz ke, bahkan tambah kita pun umumnya untuk upgrade kita punya ilmu, sini tempat kita nak boleh ada keupayaan absorb macam mana nak memahamkan bahasa Arab tu. Pasal bahasa Arab ni bahasa dia sangat halus. Kalau kita kata bahasa Inggeris halus, bahasa Arab 10 kali ganda, 20 kali ganda. Oleh kerana itu lebih halus daripada bahasa Inggeris. Sangat teliti bahasa dia. Payu, apa saya nak sebut lah? Sangat. Kalau bahasa tani ni, saya ngaji guru tani, ada apa? Dia kata, bahasa Arab ni, laik. Orang sini tak faham lah. Laik faham, laik. Laik ni, tepung ni halus,
Halus pada tepung ke. Laik. Faham kan? Laik kan? Tak faham. Sia-sia jadi keturunan Siam, tak faham. Saya kenal dia satu saya sebut itu. Apa cerita ni? Mak bukan orang Thailand. Mak Thailand kan? Bukan. Abah, Abah Thailand. Padanlah mak asuh orang sini, tak dapat bahasa Thailand. Suarikap faham? Suarikap. King Kau, tak faham? Tak faham. Tak boleh cakap Siam lah itu. Asal kalau mak dia Siam, dia boleh cakap Siam. Selalunya. Maksudnya mak kalau asuh, bahasa mak dapat ke anak. Kalau mak Melayu, tak dapat bahasa Siam. Bapak di mana cakap Siam. Sikitlah, dia usik itu. Apa cerita ni? Nak cerita bahasa sikit. Jadi kita belajar, nak ambil faham wahdan. Ini sudut konsep bahasa Arab. Dia ilmu sorof. Wahdan ni dia wazan fa'lan. Macam kita sebut, kataan yang selalu kita baca. Rahman. Bisa dengar Rahman tak? Rahman ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia daripada fi'il madhi dia, rahimah. Yarhamu. Rahmatan. Fahuwa. Selalu fahuwa ni kita tasrif fahuwa rahimun. Daraba yadribu darban fahuwa. Saya tak disebut ni orang. Wala pandai. Ada yang mana? Daraba yadribu darban fahuwa. Tak boleh tak? Ya Allah. Saya tolong lajak ni. Dia orang tak naik basikal lajak. Daraba yadribu darban fahuwa daribun. Rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun. Arhamur rahimin. Nama rahimin itu jamak. Rahimun, rahimani, rahimuna, rahimina. Rahimun. Lagi apa? Rahmanu, rahimu. Semua daripada dia punya roots, word dia, kata dasar dia ialah fi'il madhi dia rahimah. Masdar dia rahmah. Tapi bila rahmah, rahim dia ada makna dia. Rahim. Rahim ada makna dia. Rahman ada makna dia. Tapi semua daripada kataan, kalau masdar dia rahmah, fi'il madhi dia rahimah. Cuma kalau asal saya nak sebut, nak faham wahdan daripada wahadah, wahid. Dan kita biasa dengar ahad satu kan, tapi dia bukan ahad, bukan wahid, tapi dia di atas wazan, tu istilahnya. Di atas kita punya timbangan wazan tu, bahasa Arab punya istilah sikit lah. Dia atas timbangan dia punya nak susunan structure kalimah dia wahdan. Daripada wahadah fa'lan. Boleh follow tak saya sebut apa? Boleh tak? Kalau perhati tu walaupun tak pernah belajar bahasa Arab boleh dengar tu fa'. Saya nak ambil wazan, pengimbangan wazan tu. Jadi Rahman, Rahim. Rahim dia fa'il. Karim, Rahim. Wali, Nabi, tu fa'il. Lambat pula. Syahid, itu wazan fa'il. Tapi kalau Rahman, apa itu? Wahdan. Kalau saya terlajak nak sebut mulut macam-macam ni. Irfan, cuma irfan lain. Irfan fi'lan. Ghufran itu fu'lan. Tapi kalau Rahman fa'lan. Dengar je lah. Dengar. Tumbuh perhatian ni walaupun mula-mula ni tak boleh telan, benung je dengar apa benda lah orang tua ni nak cerita. Dengar je. Esok hampa belajar, hampa lalu situ, hampa akan jadi macam ni tau. Saja saya nak tunjuk excited ni. Dia akan jadi apa? Excellent, bagus. Betul. Hari ni faham lah. Dia akan jadi tu. Saya belajar dulu je tu. Mula-mula dengar apa benda lah dia nak cerita ni. Dengar. Dia mikir. Simpan. Jangan buang. Pasal ada satu hari nanti kita akan belajar tu. Yang ni ustaz dah syarah lama dah, hari ni baru faham. Alhamdulillah. Nanti yang kalau kita faham prinsip konsep sujud syukur tu, tengok kiblat pergi Allahu Akbar, sujud siapa?
Ya Allah, aku boleh faham. Ini 10 tahun belajar baru ini faham. Yang aku pernah dengar dulu ni. Ingat balik semua yang belajar dulu. Ustaz dah sebut Fa'lan, Wahdan, Irfan, Furqan. Lupa pula. Furqan. Cuba Furqan, Fur. Rahman, Fa. Boleh kan? Wahdan, Wah. Fa'lan. Okay. Jadi kalau wahid satu, ahad pun satu, cuma wahdan ni apa? Dia super satu. Super satu. Boleh faham tak saya sebut super tu faham? Tak faham. Kalau saya sebut macam ni, saya nak cerita makna wahdan, wazan fa'lan tu. Ke istilah Arab dia dipanggil amsilatun mubalaghah. Dalam konteks bahasa Inggeris dia disebut superlatif. Superlatif. Kalau kata this boy is good, this one is better, he's the best. Orang ada the best, super good. Betul tak? Saya punya betul saya punya orang kan. Hamba faham saya cakap apa? Super good, faham? Bukan super good. 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 Orang tak katalah super good, orang tak sebut lah. Tapi bahasa Inggeris, bila nak comparison ni, good, better, best kan. Jadi, yang highest tu, dia akan gunalah best kan. Best tu maksudnya good. Tapi good, Buddha, dia tak ada good, Buddha, goodest. Dia bukannya tu kan. Tapi kalau ada tempat, ada kalimah bahasa Inggeris yang dia gunakan E-R-E-S-T tu kan. Beautiful, beautifuler, beautifulest. No. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Sama itu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, kalau hampa tak pernah belajar sekitar satu belajar kat sini, contoh 4-6 tahun dah belajar bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni rasa kata orang boleh telan. Saya cerita superlatif lah. Saya cerita amsilatun mubalaghah, seorang tak telan lagi apa benda lah mubalaghah ni. Satu saya cerita bahasa Inggeris dulu. Boleh telan bahasa Inggeris tu, ambil bahasa Arab. Tak mana? Dia ada makna superlatif tu. Makna superlatif. Kalau kita the highest building, maksudnya ni height, tapi this is the highest. Kalau ni best, good, ni best. Tu best. Jadi kalau kata wahdah ni ahad, dia ada makna satu kata super ahad. Cuma bahasa Arab ni dia bukan untuk comparison. Dia superlatif, dia ada makna super, tapi dia ada tempat menunjukkan comparison. Ada tempat dia bukan nak menunjukkan comparison, tapi dia nak menunjukkan, itulah bahasa dia superlatif lah. Superlatif nak menunjukkan super tu, bukan nak menunjukkan comparison. Boleh telan, tak boleh telan, dengar saya kata, tak boleh lah, comparison lah. Tadi cakap Arab, dia cakap orang putih pula. Saya ingat tu memang saya latah, saya suka gitu, yang buat muka sekali. Pasal memang nak faham tu, bila-bila faham, Masya Allah. Baru kita akan faham kenapa ulama kita terjemah. Misalnya kita dengar, saya nak cerita Ar-Rahman dulu. Pasal yang tu, kita biasa dengar kan? Biasa sebut pun. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman pun menunjukkan makna superlatif. Ar-Rahim pun makna menunjukkan superlatif. Satu terjemahnya, Maha. Cuma Rahman, Maha apa? Pemurah. Rahim, Maha. Okey. Mana lagi Maha? Pemurah ke penyayang? Penyayang. Bukti, alasan, hujah. Saja saya bentuk soalan sikit. Oh, dia segar sikit kan. Boleh kan? Apa bukti Rahman ni dia lagi Maha daripada penyayang? Apa bukti? Kalau dengan terjemah tu, pemurah dengan penyayang. Mana menunjukkan lebih super? Penyayang ke pemurah? Kenapa? Ada penyayang pula. Tadi kata pemurah. Ni khilaf ke apa ni? Penyayang khusus. Okey, yang tu satu je. Jadi ada orang jawab, pemurah dengan penyayang ni lagi super. Macam apa? Dia bagi khusus. Pemurah ni umum. Senyum, semua orang kita boleh senyum. Tapi senyum masuk hati seorang je. Itu sayang. Yang lain, senyum ni kita bagi murah. Tapi yang ni senyum sayang.
Saja saya guna bahasa itu sikit lah. Ada hujah lain. Mana lagi super? Sayang ke murah? Pemurah. Penyayang nak dengar satu hujah, jawapan pilihan dan hujah harian. Ada jawapan lain, alasan lain. Inilah belajar apa? Mikir. Duduk lengung tu dia tak mikir, dia tak proses. Nanti saya jawab tak? Dan ulama dah syarah lah kat kita. Saya tolong cerita je lah. Kaedah yang ulama kita selalu urai, kata dia pemurah dengan penyayang ni, pemurah ni lagi mahal. Dari sudut mana tengok? Orang kafir hidup tak? Ada harta tak? Kaya tak? Kita kaya ke dia kaya lagi? Ya ke? Kenapa orang Ta'ala bagi dia kaya? Jawab. Allah Ta'ala bagi orang kafir kaya ni di atas sifat Rahman ke sifat Rahim? Nak tanya tu lah. Tanya tu lah. Itu tujuan saya tanya tu. Kenapa pula Rahman bukan Rahim? Sifat Rahim dia bagi kat kita. Sifat Rahman dia bagi kat kita dan dia bagi pada orang kafir. Bahkan kat orang kafir dia bagi lebih daripada apa dia bagi kat kita dengan Rahman dia. Kita ada tak? Ada macam ni. Payah nak cari orang Melayu kaya-kaya betul tak? Ada bukan tak ada kan? Tapi ada tak orang kafir yang kaya? Orang paling kaya dalam dunia lah ni orang kafir ya? Top 10 yang kaya orang kafir katanya. Betul? Tak betul? Sajalah buat andaian kan. Kalau betul tak tahu satu hal lah kan. Iblis lagi banyak dapat rahmat ke kita lagi banyak dapat rahmat? Saya tanya lagi banyak kita. Iya ke? Nisbah banyak iblis lagi. Umur iblis dengan kita berapa banyak? Daripada mula kejadian dia tak mati melainkan sampai kiamat tu. Siap sangka kala dia mati. Umur dia macam mana? Nabi Adam bukanlah. Allah Ta'ala bagi iblis umur panjang sifat apa? Rahman ke Rahim? Rahman. Sifat murah ni diberi tanpa had, tanpa mengira ciri siapa yang nak diberi. Islam ke kafir ke, Yahudi ke Nasrani ke, orang murtad ke, LGBT ke, semua dia bagi. Mau pergi dengan bahasa itu. Tapi pemberian dengan Rahim tak semua. Boleh datang perukuan ni semua orang ke? Yang boleh tengok live semua orang ke? Orang yang memang nak tengok. Betul yang main mengaji pun semua orang tu berperhatian ke? Semua orang boleh faham ke? Seorang boleh ingat ke? Ada yang Allah Ta'ala bagi lagi khusus, lagi khusus, lagi khusus, lagi khusus, lagi khusus, lagi khusus. Lagi khusus, lagi sikit. Lagi khusus, lagi sikit. Lagi khas, lagi sikit. Sikit. Jadi yang bagi dengan besarnya skop mana? Rahman ke Rahim? Okey. Pasal apa Rahman? Pasal Rahman ni dia ada 5 huruf. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahim, ra, ha, mim, ra, ha, Rahim. Ra, ha, ya, mim. Sorry. Ya. Ni 4 ni 5. Mana besar? Angka 5 lah. Kaedah bahasa Arab. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Dengar je. Walaupun mendengar benda dah. Dengar. Saya bukan baca kitab ni. Saya baru nak cerita wahdan. Sebenarnya saya nak urai wahdan ni. Ini yang kata baca apa boleh baca tak susah. Baca. Uraian ni apa kena dengar. 5 dengan 4, 5 lagi banyak betul kan? Kaedah bahasa Arab, mana struktur kalimah yang dia punya struktur tu lebih besar angka dia, ziyadatul bina. Binaan kalimah kalau dia banyak, dia akan ada ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Dia akan menunjukkan ada pertambahan makna. Kalau saya kata curi dengan pencuri, sama ke beza? Apa beza curi dengan pencuri? Ni curi, ni pen. Ada pen. Bila ada pen, dia menunjukkan apa? Orang yang membuat perbuatan curi tu. Kan? Kalau curi dengan curi-curi, ada beza tak? Jadi bila curi,
Curi-curi ada makna lain. Dia akan ada ziyadatul makna. Pasal apa ziyadatul makna? Pasal ada ziyadatul bina. Boleh? Ni sama ini kita belajar ilmu surah. Tak belajar bahasa Arab pun dengar. Mengajar. Memang bahasa kita sebenarnya. Satu dunia ada prinsipnya tu kan. Kalau kata mix, ni bukan mix. Ni mixer. Apa beza mix dengan mixer? Mix, verb. Mixer, dia noun. Dia ada makna adjektif tu. Macam tu kan? Bukan. Dia noun saja. Mixer. Dia menunjukkan siapa pembuat mix tu. Kan? Kalau mixing, tu verb. Mixing, verb. Bukan adjektif. Saya tanya pakar bahasa Inggeris lah kan. Dia orang tolong jawab. Saya tu aku je. Terima kasih. Apa saya nak sebut ni? Jadi masing-masing ada makna. Tapi perkataan dia punya roots dia daripada dia punya verb dia daripada mix kan. Kalau mixed dah menunjukkan past tense. Will mix. Mix ada s menunjukkan singular. Verb menunjukkan singular dia punya pembuat dia macam tu kan. Cukuplah. Saya sebut itu juga. Adalah. Saya bukan nak ajar bahasa Inggeris lah. Saya nak ajar bahasa Arab. Tapi Inggeris tu saya nak relatekan dengan bahasa Arab ni. Jadi saya nak sebut apa? Jadi ziyadatul bina tadullu ala. Tak dengar? Ada orang kalau boleh fokus boleh sambung lah tu. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Boleh sebenarnya. Dengar. Tambah hampa duk belajar, ada pelajar-pelajar sini yang daripada bawah dulu memang ikut kelas Darul Furqan ni, belajar menghafal, tak reti baca tapi dah hafal Quran. Kalau tak hafal pun juzuk Ammah dah hafal. Juzuk Tabarak dah hafal. Baca tak boleh lagi, tapi dah hafal. Pasal apa boleh hafal? Baca, dengar, biasakan dengar. Ni pun saya biasakan dengar. Boleh hafal? Kita pun dulu kecil-kecil ada tak boleh baca. Umur 3 tahun, 4 tahun tak boleh baca lagi. Tapi boleh bercakap tak? Pasal apa boleh bercakap? Duk dengar. Satu, ni pun walaupun tak boleh baca Arab lagi, tak boleh tulis Arab lagi, tapi nak buat apa? Kena ada mendengar. Maharatus sima. Ada kemahiran mendengar. Mesti ada. Kalau salah satu kaedah belajar ni, dengar. Dan dengar buat apa? Fokus. Saya ajar ni, saya nak ajar formula. Faham ni boleh faham semua. Walaupun yang kita nak telah tu setunda je. Fa'lan, wahdan, rahman. Tapi nak faham tu kena dengar elok. Jadi saya nak sebut ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Rahman ada 5, Rahim ada 4. Jadi atas syarah ulama, pemberian dengan Rahman adalah lebih besar daripada pemberian dengan Rahim. Saya sebut tadi. Pasal apa pemberian dengan Rahman lebih besar? Pasal pemberian dengan Rahman tak kira Islam ke kafir ke taat ke derhaka ke laki ke perempuan ke besar ke kecil ke binatang ke haiwan ke semua dia bagi. Pemberian dia dengan Rahman dia. Atas rahmat rahmat daripada Allah Ta'ala, tapi atas nama sifat Allah Ta'ala beri atas nama sifat Rahman dia. Tapi ada yang dapat hidayah, ada yang beriman, ada yang jadi Islam, ada yang taat, yang sembahyang, mengaji, takwa, mukmin, soleh, wali, pewaris anbiya, pewaris nabi, mutaqin, muhaqqiqin, arifin. Masya-Allah. Oh, macam martabat takwa yang sangat baik ada pada dia, muqarrabin. Orang macam ni macam mana? Siapa dia ni? Dia ni dapat dengan pemberian Rahim. Pemberian Rahim. Jadi, mana lebih besar? Pandang kuantiti yang menerima pemberian Rahman. Pemberian orang yang diberi dengan Rahim tak banyak. Tapi pandang dari segi khususiat, orang yang dapat pemberian dengan Rahim, yang tu ada pemberian khusus, tapi di atas kata dia tak kuantiti yang besar, maka besar tu adalah pemberian Rahman bukan dengan Rahim. Faham saya sebut apa? Tapi kalau pandang sebut mana lebih besar manfaatnya, pemberian dengan Rahman ke pemberian dengan Rahim? Mesti pemberian dengan Rahim. Satu, jangan duk gaduh nak kejar dapat dengan pemberian Rahman. Pasal pemberian Rahman ni tak kejar pun dapat. Tak cukup syarat pun dapat. Tapi pemberian dengan Rahim tak cukup syarat tak dapat. Sikitlah saya sebut itu. Tujuan saya nak syarat tu nak bezakan Rahman dengan Rahim. Satu ulama kita terjemah, Rahman tu pemurah. Pasal apa pemurah? Pemurah ni dia akan mengertikan memberi tanpa batas. Contoh kita tengah makan nasi, ayam lalu. Macam mana?
Apa? Lagi ayam makan. Tengah nak makan tengok semut. Ni semut kesian dia cari makanan dia. Kita ambil, tabur sikit ikan bilik. Pecah-pecah kan, tabur tak laluan itu. Makan. Ni pemurahnya kan. Kambing nak lalu. Bek. Ambil sepinggan tu, gaul. Contoh. Ramai. Masak lemak lah tu, contoh kan. Baik kambing. Kambing pun kita dah biasa jamu, memang dia suka makan lah tu. Bek. Macam mana? Kambing boleh jamu nasi. Ya Allah. Ada Cina tua lah lalu. Macam mana? Nyonya sudah makan ke? Belum ah. Mari. Ambil nasi lemak, bagi dia sebungkus. Bagi dia. Pemurahnya kapil macam tu. Kapil lah Datullah pun dia bagi makan. Pemurahnya orang tu. Tapi kalau sayang macam mana? Kapil dia bagi tak? Tak bagi. Kambing tak pasal. Semut tak pasal. Dia bagi siapa? Ustaz saya. Ni guru saya. Ambil. Orang sayang yang dia bagi. Pemberian dengan sayang terbatas. Pemberian dengan pemurah tanpa batas. Okay, lalu itu. Jadi saya nak cara apa? Fa'lan. Dia menunjukkan makna ziyadatul makna. Jadi kita bukan nak belajar wahid. Kita bukan nak belajar ahad. Kita nak belajar wahdan. Apa dia? Nak belajar asa yang sungguh-sungguh asa. Boleh faham saya apa? Kalau tunggal, kalau bahasa nak guna tunggal ni nak faham tunggal Allah Ta'ala, tunggal setunggal-tunggalnya. Kita bukan nak belajar tunggal Allah Ta'ala satu. Itu aja bukan? Satu. Tunggal setunggal-tunggalnya dari sudut mana? Tunggal setunggal-tunggalnya. Tunggal dari sudut zat. Sama ada mutasil, mufasilnya. Lagi saya akan sebut istilah. Tunggal dari sudut sifat. Mutasilnya, mufasilnya. Begitu juga. Tunggal dari sudut perbuatan. Mutasilnya, mufasilnya. Tu. Tunggal setunggal-tunggalnya. Tunggal sudut zat. Tunggal sudut sifat. Tunggal sudut af'al, perbuatan. Tunggal sudut mutasil. Tunggal sudut mufasil. Tunggal setunggal-tunggalnya. Kita belajar wahdan. Bukan belajar ahad. Bukan belajar wahid. Dalam Quran ada wahad, ahad ada. Belajar wahid ada. Nak kena belajar satu separately. Ni kita belajar macam mana? Semua combine saya ada. Telan elok-elok. Faham ni, faham seluruh Quran. Apakah maksud wahid ahad? Pasal kita dah belajar. Bukan wahid, bukan ahad. Tapi kita belajar wahdan. Itu yang menunjukkan superlatif tu. Tunggal setunggal-tunggalnya. Lepas tu ada niyah. Dia menunjukkan makna nisbah. Itu yang terjemah. Kalau wahdan tu maksudnya tunggal setunggalnya. Tunggal setunggal-tunggalnya. Jadi kalau ada wahdan ni maksudnya apa? Ketunggalan setunggal-tunggalnya. Kalau saya nak gunakan bahasa macam itulah terjemahan. Pasal bila kalimah yang dia ada ya bersabdu dengan ta di belakang ni, dia menunjukkan makna sifat dalam konteks bahasa Melayu kita. Kalau insan, insaniyah. Insan, faham? Biasa dengar lah insan-insaniyah. Hayawan, sama? Hayawaniyah. Syaitan. Apa beza syaitan dengan syaitaniyah? Syaitan apa? Syaitan setan lah. Insan tak? Insan, diri insan, zat insan. Insaniyah, sifat kemanusiaan. Hayawan, lembu, hayawan. Hayawan, dia akan bersifat dengan semua. Hayawaniyah. Tapi kalau manusia tak bersifat dengan insaniyah, ada manusia, dia insan, tapi bersifat dengan syaitaniyah. Itu kaedah bahasa Arab. Cuma bahasa Melayu kita, dia manusia, tapi syaitan. Itu bahasa Melayu macam tu lah kan. Kalau ikut penggunaan bahasa Arab tu, dia adalah manusia yang bersifat kesyaitanan. Huwa insanun, walakinna lahu syaitaniyah, wa hayawaniyah, wa jamadiyah, wa yahudiyah, wa nasraniyah, wa liberaliyah, wa LGBTiyah. Macam tu. Hangpa boleh faham macam tu kan? Bergelak tu, faham lah sebenarnya bahasa tu. Jadi kita belajar ni, wahdan, tunggal, setunggal-tunggalnya ada makna superlatif, dan nisbah kan,
kepada ada mana sifat keasaan yang asalnya. Kita bukan belajar calang-calang. Tu wahdanya. Satu dia urai, dia kata apa? Artinya wahdaniyah ni, bila yang ni sifat yang kita nak belajar ke Allah Ta'ala, wajib satu Allah Ta'ala. Memang kita lama dah faham satu, tapi kita bukan nak belajar wahid ahad, tapi kita belajar wahdaniyah. Dia tolong urai untuk kita. Apa makna wahdaniyah? Satu Allah Ta'ala, tunggal Allah Ta'ala, asa Allah Ta'ala, tak ada masalah gunakan bahasa itu, pada zatnya dan pada segala sifatnya dan segala perbuatannya. Yang ni yang nak faham betul-betul. Kerana intipati belajar tauhid, dan sepanjang kehidupan kita nak tauhid Allah Ta'ala mesti dalam tiga-tiga konteks ni. Bahkan ada ulama saya sebut tadi mensyarahkan ada konteks yang keempat. Konteks keempat ni, kalau yang ni zat, sifat, perbuatan, bahasa Arab dia af'al, satu lagi athar. Apa dia asal ni? Dia bab milkiyat, bab pemilikan. Kena tauhidkan Allah Ta'ala dari sudut pemilikan. Syarahan nanti sekali lalu. Jadi paling besar nak faham, asalkan Allah Ta'ala bab zat, bab sifat, bab perbuatan. Baik? Itulah sekali lalu apa maksud wahdaniyah. Jadi asal Allah Ta'ala asal mana? Zat dia asal, sifat dia asal, perbuatan dia asal. Tunggal. Okey. Apa makna asal pada zat? Okey. Saya sebut tadi ada istilah muttasil, munfasil. Dengar. Maka makna satu Allah Ta'ala pada zatnya itu. Mana Allah zat dia satu. Zat faham? Zat. Kalau bahasa lain, zat ni diri sesuatu, perkara yang bila kita sebut, itu adalah diri yang akan dirujuk. Itu adalah zat. Sebab kita belajar ilmu tauhid ni pun antara istilah-istilah yang mula-mula kita kena faham, zat, sifat, af'al. Bagi boleh kenal. Saya rasa saya pernah urai dulu, tapi kot lama dah tinggal ke, kot lupa. Saya ambil semit masa sikit aja untuk mengingatkan balik apa dia zat dan sifat. Saya tanya gini, boleh faham tak? Kalau saya kata, ni mikrofon, warna dia hitam. Mikrofon, warna dia hitam. Mana zat, mana sifat? Mikrofon dan hitam. Boleh kenal. Gula, manis. Betul? Mana zat, mana sifat? Gula, zat. Manis, pandai. Senang je nak kenal pun. Mikrofon, hitam. Mana zat? Hitam? Kenapa kita kata mikrofon tu zat? Pasal bila sebut mikrofon, mana mikrofon? Mana mikrofon? Mikrofon ni asal dia nama. Ni nama, memang kata nama kan? Dia noun kan? Mikrofon. Mana mikrofon? Dia mesti ada zat yang akan dirujuk. Mikrofon. Oh, is here. Where is microphone? Oh, here. Yeah, this is microphone. Kipas mana kipas? Ada zat yang akan boleh dirujuk. Itu zat. Sebut zat, mesti ada zat yang akan dirujuk. Setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Sifat pun kalau sebut sifat, mesti ada zat yang akan dirujuk di atas sifat yang dimiliki tu. Okay. Cuba rujuk benda hitam. Mana lagi hitam? Mana lagi hitam? Memberilak tu. Pandai cakap dia. Mana hitam? Hitam. Mana hitam? Pokoklah. Jadi, saya sebut sifat. Tapi bila sifat, mesti juga akan ada zat yang akan dirujuk. Betul? Itulah zat. Meja ni meja. Dia akan ada zat yang akan dirujuk. Sebut Allah. Nama. Allah ni nama kan? Betul apa? Nama bagi zat yang akan dirujuk. Cuma zat Allah macam mana? Dia bukan boleh cari macam ni. Zat Allah macam mana? Ataupun zat Allah macam mana? Itu Wahabi. Kenapa saya kata Wahabi? Kenapa saya kata Wahabi macam tu? Allah. Dia dah faham duduk atas. Tak betul. Allah duduk atas. Subhanallah.
Allah macam mana? Tak boleh nak bahas. Tapi bila sebut Allah, apa mesti faham? Sabit zat. Dan bila Allah, sabit sifat dia. Pasal setiap nama mesti sabit zat, setiap nama mesti ada sifat, dan setiap nama tentu ada perbuatan dia. Nak saya buat misal. Ni mikrofon dia. Nama. Zat mikrofon. Contoh, apa color dia? Hitam. Sifat mikrofon. Apa kerja mikrofon? Dia mukabbirus saut. Menggandakan suara. Itu kerja dia. Di suara yang pada dengar, itu athar saut. Itu kesan daripada mikrofon. Itu istilah Arab dipanggil athar. Lembu. Nak korban ni lembu. Zat lembu. Nak buat korban mesti ada sifat lembu. Bila lembu? Ada sambung. Perbuatan lembu. Lepas tu bila dah ada lembu, perbuatan lembu, sifat lembu, apa akan jadi? Ada kesan lembu. Tengok ada tai lembu. Ni apa? Ada saya sebut ni. Ni apa? Athar lembu. Tai lembu mesti ada lembunya. Mesti ada zat lembu. Dan zat lembu. Nama dia lembu, zat lembu, ada sifat lembu, ada perbuatan lembu. Ni tai lembu. Boleh? Boleh faham saya sebut apa? Jadi kita nak belajar ke Allah Ta'ala ni, apa dia? Ni, kita sebut Allah, nak kenal Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Kita ni apa? Pandai, alhamdulillah. Kita ni atharullah. Kita ni hasil daripada Allah, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, buat kita. Inilah kita. Jadi kalau dengan lembu tu, kita tu martabat baik kan? Inilah kita. Nak banding kita punya kedudukan dengan Allah Ta'ala ni, ibarat tai lembu dengan lembu. Tak faham tu apa? Dengar saya punya misal tu. Boleh faham ke apa? Tak faham. Dengar. Satu ngaji kena fokus. Attention please. So don't study like this. Especially don't study like this. No, that's not the way you're supposed to act during you are listening to me. Dengar dekat putih sikit. Hadha laisa min al-af'al, min al-akhlaq allati antum tatahallaq, antum tattasif inda sima'i kalami bi syarhi hadhihi al-aqidah. Tak faham? Sudah, faham putih tu. Nyambil. Saya suka gitu kan. Itu saya cakap dua bahasa. Saya cakap Urdu lagi tak faham. Saya pun tak faham. Saya bukan boleh cakap Urdu sangat pun. Apa saya nak kata ni? Okey, nak faham. Kita ni nisbah dengan Allah Ta'ala macam mana tak lembu dengan lembu. Pasal kita asar Allah Ta'ala buat kita. Kita makhluk je pun. Allah khalik. Tak lembu, dia bukan lembu. Boleh tak sebelah korban, sebelah tak lembu boleh? Tak boleh. Mesti zat lembu dia. Satu kita hidup ni, nak apa? Nak, kalau nisbah korban tu saya sebut kita nak lembu, betul? Kita hidup ni, nak kita ke, nak duit ke, nak tanah ke, nak rumah ke, nak Allah. Kenapa? Ibarat dengan lembu tu, kita nak zat Tuhan. Nak, istilahnya capai dia, faham dia. Jatuh hati kita ke dia. Pasal apa? Kedudukan dia yang tinggi tu, baru kita akan rasa kehinaan kita sama. Kita nak belajar tauhid untuk itu lah. Kita nak belajar zat sifat pun itulah. Pasal Allah ada sabit zat dia. Dia ada Allah nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus tu nama-nama dia. Allah tu nama zat yang lain, nama sifat. Bila nama mesti ada zat dia, ada sifat dia, ada perbuatan dia. Kita ni adalah asar dia. Dan dia buat kita ni, kita pun ada zat kita, sifat kita, perbuatan kita, dan kita pun ada asar kita. Apa dengar suara saya ni asar suara saya. Asar mulut saya. Kita dapat lihat benda keliling ni asar cahaya matahari. Faham? Kita boleh menafas ni asar oksigen yang ada keliling kita. Tu asar. Asar. Jadi kat makhluk pun ada zat, sifat, af'al, asar. Ke Allah Ta'ala pun. Tapi sama ke? Subhanallah. Kita ada belajar prinsip mukhalafatuhu. Satu nak faham bila kata Allah Ta'ala asa, dia asa sudut mana? Yang ni. Yang ni nak faham. Saya nak syarah tu pasal nak cerita zat sifat dia asalnya. Ni ambil tu saya sebut af'al sikit, asar sikit.
Jadi bila kata Allah satu, macam mana makna satu? Maka makna satu yang saya sebut tadi, makna satu yang kita nak telan ada dua konteks dalam bab ketuhanan. Apa dia? Satu yang mutasil, satu yang okey. Satu asa Allah Ta'ala pada zatnya itu macam mana makna? Tiada menerima belah bahagi zat Allah Ta'ala. Okey. Ni format yang ulama dah ajar dah. Yang ni asal dia ambil syarahan daripada perkataan ahad. Ahad ni dengan makna la yaqbalul ta'addud wal qismah. Perkara yang tak boleh menerima berbilang dan tak boleh dibelah bahagi. Ini makna ahad. Ahad. Siapa yang pernah kita dengar dalam sejarah duk sebut ahad-ahad ni? Ahadu ahad. Ahadu ahad. 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 Apa ha? Oh, bila berapa? Kena seksa dia tak ingat lain. Walaupun sakit diseksa, disebut ahad. Ahad. Hilang tak kerasaan pada diri dia. Bahkan sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Mentauhidkan apa? Zat Allah Ta'ala. Apa dia? Ahad. Saja saya nak sebut ahad tu. Jadi antara makna ahad ni apa? Zat Allah Ta'ala tiada menerima belah bahagi. Itu syarahan dia lah. Itu yang saya sebut Arab tadi. Ma la yaqbalul qismah wa ta'adud. Terbalik kamu tak apa? Ma la yaqbalul ta'adud wal qismah. Tak boleh, tak akan terima berbilang dan boleh dibelah bagi. Apa maksudnya? Allah bukan berjuzuk beranggota. Allah memang satu. Bukan macam mana satu kita. Kita bila satu yang ada molekul-molekul, zarah-zarah, apalagi bahasa tu, yang membentuk kita. Boleh? Ini botol satu lah. Walaupun satu, tudung botol, badan botol, label botol, betul. Bahkan tudung botol pun nampak satu, tapi sebenarnya apa? Zat dia, molekul-molekul plastik yang berwarna pink ni, ada bermacam molekul. Bahkan kalau nak kira molekul dia, yang menyebabkan ada unsur polimer plastik apa ni, menyebabkan apa, plastik apa satu hal lah tu, ada berapa ribu juta molekul kita pun tak tahu. Boleh faham saya sebut kan? Itu ni makhluk punya keadaan. Allah satu dia mesti bukan macam tu. Satu dia antara mana? Satu dia bukan diri, bukan jisim, bukan berbelah bagi, bukan bersusun-susun dengan sesuatu, bukan mengisi ruang, bukan bertempat. Ada sebagian dah belajar. Tapi asal makna satu tu la yaqbalul qismah wa ta'addud. Dia tak menerima belah bahagi dan mustahil ada pendua pada zat dia. Satu, ada ke satu zat lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala? Mustahil. Yang tu makna kedua. Saya baca dulu. Dan ni makna kedua. Saya nak sebut istilah sikit. Makna asa yang macam ni, yang kata mustahil zat Allah Ta'ala berbelah bahagi, dia menafikan, istilah dalam mutahid dipanggil menafikan kam muttasil fi zat. Menafikan berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya zat Allah yang diri dia mustahil, zat dia, diri dia terdiri daripada komponen juzuk molekul zarah yang bersusun-susun, bercantum, membentuk zat dia yang satu. Mustahil. Subhanallah, Allah satu bukan dengan makna macam tu. Pasal makna macam tu dinafikan oleh makna ahadiyah Allah Ta'ala. Bila kul huwallahu ahada, apa nak ahad? Dia lam yalid wa lam yulad. Bisa dengar kan lam yalid wa lam yulad? Saya nak syarahkan apa makna ahadiyah tu. Ketunggalan zat dia tu. Apa makna terjemah lam yalid wa lam yulad? Tak beranak. Okey. Apa makna tak beranak? Ulama dia bagi syarahan sempurna. Faham tak beranak ni? Beranak ni apa maksudnya? Nah, botol ni boleh beranak. Apa faham tak? Botol ni boleh beranak. Tak mana boleh beranak? Akan ada juzuk sesuatu yang boleh tanggal daripada dia. Tengok, saya beranakkan sesuatu daripada dia. Ni peranakan dia. Terberanak pada dia. Tengok, saya beranak ni lagi. Beranak lagi. Cukuplah saya banyak lagi. Hancur belah sini kan. Boleh diberanakkan lagi tak? Boleh lagi. Pecahkan. Kucik. Oi, boleh diberanakkan dia.
Inilah maksud lam yalid. Boleh? Jangan faham hanya satu konteks tak beranak maksudnya. Oh, dia bukan macam kita beranak. Ulama kata faham dilalah daripada Al-Quran tu. Lam yalid tu maksudnya Allah Ta'ala ni mustahil daripada zat dia ada sesuatu yang boleh tercerai daripada dia. Pasal Allah bukan jenis komponen yang terdiri daripada macam-macam, ada sesuatu yang boleh ditanggal daripada dia. Boleh faham? Itulah maksud huraian ulama tafsir mensyarahkan mana lam yalid. Walam yulad. Maksudnya tidak diperanakkan. Botol ni diperanakkan daripada kilang. Jadi maksudnya ibu dia daripada kilang. Betul kan? Apa maksudnya? Dia ni ceraian daripada sesuatu. Dia ni terberanak daripada kilang. Maksudnya, dia hasil daripada ceraian daripada sesuatu. Allah mustahil, dia ada sesuatu boleh bercerai daripada dia. Dan mustahil, dia ceraian daripada sesuatu. Boleh? Faham? Itulah makna ahad. Satu, Allah Ta'ala kita belajar dalam bab akidah, mustahil dia bermata, mustahil bertangan, mustahil berbetih peha, berkaki, subhanallah. Satu, bila ada ayat Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika. Kita pernah dengar nak bahas bicara bab tu kan. Dengar pun biasa dengar ayat Quran ni. Ada ayat Quran yadullah fawqa aydihim. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Sebut dengan muka, tangan kanan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan Allah Ta'ala ada dua tangan yang sentiasa terbuka. Hai, tangan pula ni. Macam mana? Yang tu yang bila ayat macam ni dia akan memahamkan seolah-olah Allah Ta'ala ni apa? Dia berjuzuk-juzuk, berkomponen-komponen, bercantum dengan muka, tangan. Kalau pahaman Wahabi dia akan faham macam tu. Dia kata Allah yang kata, Allah yang mention, dia kata macam tu. Beriman je. Allah kata ada muka. Sampai dia punya resolusi, pahaman tauhid, dia kata apa? Allah ni Tuhan yang ada muka, tapi tidak ada kepala. Untuk tengok Indonesia punya Wahabi syarah macam ni. Akidah dia. Allah ni Tuhan yang ada muka, tapi enggak ada kepala, enggak ada tegak. Tapi mukanya ada mata. Tapi enggak ada hidung, enggak ada mulut. Pasal apa dia kata? Kerana muka disebut dalam Quran. Mata disebut dalam Quran. Apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Tuhan sebut, kita sebut. Okey ke? Inilah salahnya pahaman Wahabi. Dia memahamkan ayat Quran secara literal. Mentah-mentah. Dia tak selesaikan semua ayat Quran yang sepatutnya dipaham. Apa dia punya resolusi? Resolution dia. Kaedah kita, ulama sebut, ayat ni mesti jangan dipaham zahir dia. Dia mesti ada makna. Atau istilah dah dipanggil mutasyabihat. Dan dia akan istilahnya berlaku kontradik, berlaku percanggahan dengan ahad tu. Ahadiyah maknanya lam yalid wa lam yulad. Betul macam mana nak buat ayat Quran? Wajhu, yadu, yamin. Atau seumpamanya. Ulama' kita kata apa? Ayat ni nama dia ayat mutasyabih, ayat majazi. Dia bukan ayat hakiki. Dia adalah ayat-ayat apa bahasa kata-kata kiasan. Dia bukan dengan makna terjemahan. Siap. Yang tu yang istilahnya dipanggil ayat mutasyabihat. Mesti apa yang zahir itu bukan makna dia. Ada bab kita dah belajar disiplin tu dalam mukhalafah dalam hadis. Satu pelajaran ni selalunya dikait mengait. Belajar mukhalafah dalam hadis nak faham ke wadaniyah. Faham wadaniyah nak faham kepada mukhalafah dalam hadis. Faham balik bab wujud. Faham balik bab qidam. Faham balik bab baqa. Faham balik bab qaimun qiyam bi nafsih. Satu. Dia ada gabung jalin antara satu sama lain. Baik. Okay, lalu saya dah sebut dan bagi sebut istilahnya. Jadi sebut Allah Ta'ala asal pada zat, menafikan kam muttasil fi zat. Maksudnya Allah zat dia mustahil. Zat dia tu terdiri daripada juzuk dan boleh dibelah bahagi. Maksudnya juzuk, anggota, komponen, molekul, zarah, subhanallah. Apa terlintas dalam fikiran kita, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat tersebut. Subhanallah. Sebut muka, wajah buka.
Wajhu rabbika, muka Allah Ta'ala, subhanallah, subhanallah. Terlintas je subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mesti terjemahan itu bukan maksud. Mesti itu display. Satu bahaya tak kalau tak pernah mengaji tauhid, baca terjemahan Al-Quran? Bahaya. Bahaya. Satu bahaya mengaji tak guru. Baik. Itu makna yang pertama pada zat. Dan ini makna kedua. Makna asal Allah Ta'ala tiada ada suatu zat yang lainnya seperti zatnya Ta'ala. Makna kedua ialah pada zat ni, yang dipanggil mufasil ni, menafikan yang mufasil pada Allah Ta'ala, tidak ada satu zat lain yang sebanding, setara, setaraf, seumpama, semisal, sebanding, seakan-akan, seolah-olah. Tak ada satu bahasa pun nak boleh compare kan Allah Ta'ala dengan Masya Allah, dengan selain Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, dengan makhluk. Allah dengan makhluk macam mana? Tidak ada langsung perbandingan sama sekali. Allah satu je Allah. Satu je. Tak ada, jangan kata nak setara. Bahkan Masya Allah, makhluk ni dia opposite pada Allah Ta'ala. Saja saya nak gunakan dengan bahasa itu. Kalau kita faham zat Allah, zat kita. Fahaman menyentuh dia tak mantap. Tapi dengar, saya sebut, ulama kita syarahnya ni. Allah zat dia lah yang hakiki wujud. Zat kita asal tak wujud. Baru betul faham. Itu istilahnya tauhid Allah Ta'ala. Tahu mana? Dia saja yang wajibul wujud. Selain pada Allah Ta'ala, jaizul wujud. Wajibul wujud dengan jaizul wujud berbeza dari opposite. Yang kita jaizul wujud asalnya tak ada. Allah wajibul wujud. Sedia ada. Ada yang memang sempurna. Azali lagi. Sedia kala lagi. Kita asal tak ada pun. Itu asal kita. Itu asal makhluk. Itu wahdaniyah pada zat Allah Ta'ala. Tak ada apa setara dengan Allah Ta'ala. Bila Allah buat kita, ada molekul kita, ada zarah kita, ada ruang yang kita duduk, ada tempat yang kita berada, ada zaman yang akan kita lalu, ada juzuk komponen kita, ada sifat yang ada pada kita, ada mata, ada tangan, ada juzuk anggota kaki, tangan. Setidak-tidaknya ada apa tu sebut? Allah, atoms, ada nukleus dia, ada proton, neutron, neuron, apalah macam tu. Saya tak pandai nak sebut lah. Pergi ngaji lah sains bab tu. Macam mana? Allah bila dia buat makhluk macam tu, Allah macam mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak ada misil pada Allah Ta'ala sesuatu dalam bab zat. Tu maksud, tak adalah ada suatu zat lainnya seperti zatnya Allah Ta'ala. Satu makhluk ni selagi nama makhluk, manusia ke, haiwan ke, binatang ke, aras ke, kursi ke, macam mana? Allah Ta'ala lain mudah. Makhluk ni hebat macam mana pun, dia adalah makhluk. Makhluk macam mana hebat sekalipun, makhluk dia akan ada molekul, zarah dia, ada ruang dia, dilalui oleh masa dia. Ataupun dia lah penyebab masa. Dia akan ada sifat dia berubah. Dulu tak ada kepada ada kepada tak ada. Kecil, besar, terang, boleh berpisahkan, boleh dicantum. Ini kebarangkalian yang ada pada makhluk. Ini sifat yang ada pada makhluk. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini faham betul-betul. Atau kita punya pahaman Allah Ta'ala ni mesti crystal clear. Bersih. Clear sangat. Jangan ada silap sikit pun. Sebut Allah je clear. Faham itu. Clear. Jadi atas kita belajar sebagai mubtadi, orang mula belajar ni, jangan ada salah faham langsung dalam bab zat ni. Satu, istilah yang ni menafikan ada zat lain daripada zat Allah Ta'ala ni yang macam Allah Ta'ala seumpama, sebanding, seakan-akan, seolah-olah, ataupun walaupun sebesar zarah seumpama Allah Ta'ala. Subhanallah. Takkan ada. Yang ni istilahnya menafikan kam munfasil bizat. Tadi apa? Kam muttasil bizat. Kita buat ada tak? Boleh tulis sendiri tak? Boleh tak? Tulis. Kam boleh tulis. Bukan kam, kambing. Tambah pula zaman ni dia orang viral apa? Kambing perap. Jangan faham gitu pula. Ustaz ni duduk kambing apa? Kau ingat makan je. Itu istilah. Saya nak tulis kat sikit. Kita manfaatkan apa yang ada.
Wahdaniyah fi dzat. Menafikan, saya nak tulis ini. Menafikan dua perkara. Pertama, kedua. Menafikan dua perkara. Dua perkara. Pertama, menafikan kam, ini kam. Kamun, muttasil. Kamun muttasilun fi dzat. Menafikan kam muttasil pada zat. Yang kedua, menafikan kam munfasil fi dzat. Kalau dengan huraian, apa makna kam muttasil? Maksudnya kalau dengan terjemah ni berbilang-bilang yang berhubung, atau terjemah lah kan, berhubung atau bercantum. Kecil besar tu agak tak nampak lagi, main depan dengan zat. Dengan yang ni berbilang-bilang. Itu mana kam tu? Berbilang-bilang yang berasingan dengan zat. Itu terjemah lah. Huraian lalu saya dah sebut. Kita manfaatkan apa yang ada. Tak suruh tulis ni, ikut lagi apa benda dia tulis. Dah tulis silap, baca pun silap lagi. Nak ingat apa maksud kam muttasil fi zat tu, ingat botol. Tak ingat ni, saya baling botol. Ingat sampai mati je. Ingat aku mengaji kam muttasil fi zat. Ingat botol. Siapa? Ada botol, tudung botol, ni lapik botol, label botol. Botol boleh potong kecil, belah, berhiris. Boleh walaupun satu, tapi boleh diagih-agihkan. Mustahil makna gitu pada Allah. Itu menafikan kam muttasil fi zat. Betul, ada satu lagi seumpama dia. Yang tu menafikan kam munfasil fi zat. Itu istilah. Saya sebut ke botol tu untuk memudahkan buat satu perbandingan faham saja. Satu Allah Ta'ala, zat dia tak ada yang macam dia. Ada. Satu bila sebut Tuhan, bahasa tu umum. Berapa Tuhan ada? Tuhan yang memang hakiki Tuhan, ada satu je. Walaupun Tuhan tu bahasa umum, nama am. Nama am ni boleh mengertikan, maksudnya zat Tuhan ni banyak, tapi realitinya memang tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala saja. Walaupun kalimah tu lafaz am, kata nama am, bukan kata nama khas, tapi kebarangkalian untuk ada kata nama am tu hanya satu je, iaitulah Allah. Yang tu khas, dia ada mengaji pelajaran ilmu lain tu, bab tu. Macam saya sebut matahari, bukan nama khas je, nama am je. Ada berapa matahari? Matahari yang macam matahari je ni ada satu je matahari. Walaupun kata matahari tu kita tak capitalkan M, capital M, matahari. Dia huruf kecil aja. Matahari. Tapi matahari macam ni ada satu. Saja saya buat misal bahasa sikit. Jadi agak tak nampak apa, nanti ambil lain lah. Saja saya tulis tu untuk ada reference kita untuk menulis apa yang kita bicara ini. Kam-kam. Okey. Sepatutnya sambungan dia dah makna satu pada segala sifatnya. Saya rasa saya nak tahu itu soalan kalau ada. Apa tak faham, apa muskil, soal. Tambah yang memang budak-budak Darul Furqan ni. Saya nak fokus kat dia orang sikit lah. So, pelajaran ni pelajaran besar. Semalam kita baca banyak kitab Arab kan. Tengok kitab Arab ni dia macam ni sikit. Siapa? Tak ada baris nak faham. Bukan senang kan. Betul kan? Yang ni kita apa?
Kitab Jawi kecang aja. Boleh baca, cuma nak ambil faham. Kalau ada muskil faham, tu tanya tu. Ada kawan kita yang pergi India, pergi Jepun, pergi Hokkaido, pergi Tasmania, pergi New Zealand tu panggil balik Malaysia. Pergi main Perak, lepas tu duduk Darul Furqan. Duduk dalam kelas, atas kursi. Oi, panggil. Ada soalan? Ada. Dengan apa saya bagi huraian yang Quran apa tadi kontradik ahad wahid malayak balul qisma wa ta'adud. Mana yang nak tanya tu pun tanyalah, mana kot saya pun nak sabar jawab. Kalau nak tanya lepas kelas lagi kot masa tak ada, segan lah apa dia. Ada, boleh, telat. Saya kalau mengajar kat pondok, saya punya pasien dah tanya, dah cerita, faham. Bagi ruang soalan tak ada orang tanya, saya lah pula nak tanya. Orang dah jawab pandai dah. Itu pun salah satu proses belajar. Tambah yang suka pergi India dan Jepun ni, saya nak panggil tu dulu. Orang dia boleh jawab, tak boleh jawab. Seorang selalu pergi India Jepun ni, siapa agak-agak dia tidur? Pasal dia dah faham. Satu dia tak mau dengar dah. Dia dah terlajak faham. Alah ustaz dah syarah ni, aku dah lama dah faham dah tu. Itu antaranya. Adanya dia bukan faham, dia tak faham langsung. Benda lah syarah wahdan, fa'lan, Jiratul Bina. Tak dulu ada dia mana dia hafal, tapi bina benak lagi aku ni tak faham. Saja saya melawak tu menyambil kena belajar kat psikologi budak-budak Tak ada soalan. Okey, semua boleh. Saya nak lajak lagi pasal dia akan pergi terus tu kan. Okey, nak faham. Jadi benda besar nak faham dalam bab ni apa? Zat Allah Ta'ala memang kita tak boleh fikir. Dan makhluk ni, zat makhluk sebenarnya boleh fikir. Walaupun kita tak pernah terfikir dan kita tak tahu nak fikir. Tapi manusia ni memang dia akan usaha untuk fikir macam mana zat makhluk. Itu yang sampai manusia memikir. Apa dia? Zarah yang kecil, halus. Dia boleh buat nama, istilah, teori dia. Dulu punya satu teori lain, sekarang pun teori lain, sekarang dia nak pakai ni. Dan teori dia pun boleh berubah-ubah pasal dia tak tahu realiti. Pada makhluk pun dia tak boleh tahu realiti. Teori dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia condemn pula teori orang ni, dia ambil pula teori orang ni. Satu masa dia ambil teori orang ni, kadang-kadang dia condemn pendapat dia sendiri. Dia kata, yang ni lebih tepat masa sekarang. Inilah yang terpakai, kata dia. Ni makhluk. Ini keupayaan kita. Kita bukan boleh faham sebenarnya realiti makhluk pun. Mau faham saya cakap apa? Boleh faham? Misalnya, kita gunalah isu keliling kita PKP lagi kan. Kita PKP ni apa pasal? Apa elat dia? COVID-19. COVID tu menentang apa? COVID tu ringkasan daripada Corona Virus Disease. 19 tu nak menunjukkan penuaan dia pada tahun 2019. Maksudnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang ditemui pada 2019 ni. Sebelum tu pun dah ada nama virus corona, tapi bukan spesies corona ni. Yang ni baru jumpa 2019 ni. Yang kita duk tahu ni 2020. Itulah COVID-19. Ada tak dia melukis rupa COVID-19? Hampa bisa tengok dengan teropong ke? Tapi manusia pun andai yang dia ada reka rupa macam ni. Kita tengok, macam rupa cucuk ada, macam rupa bunga ada. Macam rupa cucuk bilik kan. Cucuk bilik, bawang banyak, toge banyak. Ciao tu lagi buat keluar. Macam rupa coronavirus lah. Saja saya buat awal. Cicah sos pula sikit kan. Golek kat dekat sos. Macam coronavirus. Kau makan coronavirus ya? Saya buat lawak bodoh itu tak gelap tak apa. Apa saya nak cerita? Makhluk kita akan reka macam tu. Kalau dulu virus apa T5 lah macam-macam nama kan. Kalau virus dia ada nama mikroorganisma dia lah dan cara dia lukis bentuk macam ni, kepala dia, badan dia macam ni, macam hal lah. Pasal dia mikro. Kalau benda yang bukan mikro sekalipun, kalau katalah misalnya satu atom, satu zarah yang dia tunggal kan. Macam mana rupa dia? Melukis bulat-bulat itulah. Ni molekul pepejal, molekul gas, molekul cecair. Dia buat lukis bulat-bulat, molekul pepejal, dia bulat-bulat, rapat-rapat untuk membayangkan ini adalah molekul zarah, unsur-unsur. Molecules, dia bukan satu je, dia ada molecules kan. Ada macam-macam ada betul-betul molekul dan bila kata dah dia plastik, struktur plastik dia
Sama je dia buat, sama. Sebenarnya plastik tu pun satu-satu unsur dia macam mana? Dia akan ada unsur sulfur, oksigen, hidrogen, gelembung. Lepas tu macam mana kombinasi dia. Kombinasi macam ni, sifat dia macam ni. Kombinasi macam ni, sifat macam ni. Kombinasi macam ni, sifat macam ni. Campur dengan elemen ni, struktur ni, bahan ni, dia akan menyebabkan kalau plastik ni jadi lembut, ni keras, ni rapuh, ni tahan haba, ni payah bakar, ni mudah bakar. Boleh faham saya apa? Boleh faham? Yang faham lah, tak faham sudah kan. Tapi dia kata apa? Manusia akan berfikir macam mana zat makhluk. Sampai tahap tu. Tapi ada benda yang dia tak boleh dapat realiti dah juga. Dia hanya buat andaian. Tu pun pada makhluk pun andaian. Allah macam mana? Memang tak boleh kita capai macam mana zat dia. Prinsip besar macam mana? Jangan fikir satu hal. Tak boleh terfikir langsung. Terfikir je subhanallah. Bersihkan daripada apa pahaman yang kita terlintas di fikiran. Bagi nak sebut. Dan prinsip dia atau kita belajar bab zat ni. Jangan terfaham zat dia yang ada tu. Dia sebab rupa bentuk satu hal. Dan kalau atau kita bicara bab zat ni. Jangan faham zat dia. Walaupun ada. Zat dia tu. Sama ada besar, bulat ke, atas ke, bawah ke, kecil, besar ke. Subhanallah. Muka ke, tangan kanan ke, kaki ke, betih, peha ke. Subhanallah. Pasal apa? Ahad. Ahadiyah Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Menafikan dua kami. Muttasil dan munfasil. Satu, apa yang kita dapat kaji ni, yang ni semua makhluk. Satu, ada syarahan saya bagi lepas bila sebut makhluk. Ciri besar makhluk ni apa? Makhluk atas dia mesti ada zat dia. Zat dia mesti ada molekul dia, ain dia. Mesti ada benda dia. Dan setiap molekul dia, keberadaan dia untuk dia boleh ada, dia mesti mengisi ruang. Kebiasaannya begitu. Sama ada dia memenuhi ruang ataupun dia ada tapi tak memenuhi ruang, tapi tetap dia ada sesuatu. Dan dia akan ada take part sesuatu dalam ruang. Kalau kita memang kita duduk dalam ruang, kita mengambil ruang. Cahaya, dia duduk dalam ruang tapi dia tak mengisi ruang. Boleh faham saya buat apa? Makhluk pun kita boleh buat macam tu je. Allah memang tak ada upaya nak fikir. Satu, tak upaya nak fikir. Fokus kita besar macam mana? Jangan faham zat dia tu. Sekalipun ada ayat Quran sebut wajhu, muka, tangan seumpamanya, mesti bukan makna macam tu. Pasal makna macam tu telah ternafi dengan makna ahadiyah pada Allah Ta'ala. Keadaan ketunggalan ahad itu menafikan muttasil fi zat dan juga menafikan munfasil fi zat. Syarahan dia ambil mana? Lam yalid. Ni je lah. Tu mesti jelas. Mesti faham. Tak faham tu yang jadi Wahabi tu. Itu punca kalau nak sebut jadi Wahabi. Jadi Wahabi tu punca pasal apa? Itu punca pasal jadi Wahabi kan. Yang tak faham. Sampai dia memungkinkan kalau Allah Ta'ala nak kata ada muka pun masalahnya. Apa dia? Kalau saya ngaji tu gua ajar macam ni. Kalau gitu boleh tak kata macam ni? Kalau Allah Ta'ala pun kalau dia nak buat isteri seorang, apa salahnya? Boleh cakap itu. Subhanallah. Allah Ta'ala tak ada anak. Tapi kalau dia nak buat anak seorang untuk dia, boleh tak? Yang ni Wahabi tak lepas fikir ni. Janganlah fikir. Kebelotan kau jangan fikir. Kau benda ni. Satu mesti jalan untuk boleh berfikiran yang salah tu hendaklah ditolak. Tu kaedah dia apa? Tanzih Allah Ta'ala. Tu istilah tanzih. Subhanallah. Kita duduk tasbih tu. Subhanallah. Inilah prinsip kita. Jangan sama sekali ada terlintas, terbayang apa pada Allah Ta'ala. Tapi kena faham. Sebut Allah, sabit zat dia. Zat dia macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Tak boleh langsung ada kebayang kita untuk faham. Bahkan bab faham ni, jangan kata nak memahamkan zat Allah Ta'ala. Nak memahamkan zat makhluk susah. Kita tengok tangan kita ni, tengok macam ni. Tapi kalau tengok dengan mikroskop, lagi halus, lagi mikroskop elektron, lagi halus. Sampai terobong sampai tak tahu nak tengok apa dah. Maksud apa? Boleh disening lagi. Kalau darah tu kecil, masuk dalam mikrofon. Boleh kecil. Tengok lagi kecil lagi. Sampai kita pun tak tahu nak tengok apa dah.
Kalau kita tengok bintang, nampak bintang, tengok teropong lagi, teropong lagi, teropong lagi, teropong lagi, teropong terus. Ya, astronomi teropong sampai dia teropong ada lagi, teropong ada lagi, teropong ada lagi, teropong ada lagi, teropong ada lagi. Rupanya ada lagi, tak sudah lagi teropong ada dulu sampai sekarang. Ada lagi. Itu pun belum langit pertama, baru langit dunia. Baru langit dunia. Dia takkan fahamnya hakikat makhluk, nak faham satu-satu, tak boleh. Kalau nak faham makhluk, hakikat sesuatu pun tak boleh. Nak faham Allah Ta'ala lagi tak boleh. Prinsip nak faham macam mana? Nafikan keadaan berjuzuk, beranggota pada Allah Ta'ala, menafikan yang hal yang ada pada makhluk ni, Allah subhanallah daripada hal makhluk. Tu yang antara kita dah belajar dalam mukhalafah dulu, tahu mana? Mustahil bertempat, dilalui oleh masa, ambil manfaat pada makhluk. Allah Ta'ala ni mustahil, dia berjuzuk, beranggota. Ada benda kita dah faham mukhalafah, yang ni khas atas tengok nama wahdaniyah. Saya sebut tadi, khas untuk memahamkan menafi berjuzuk anggota, ahadiyah lam yalid wa lam yulad, dan di situ juga menafikan makna ta'addud pasal ahadiyah, maksudnya la saniya lahu fi dzatih, takkan ada pendua pada zat Allah. Yang tu juga makna wahid. Allah, inna ilahakum la wahid, maksudnya laisa saniya lahu, tak ada yang kedua bagi dia. Kedua yang mana? Yang mumpasil daripada dia. Jadi makna wahid ni dia lebih khas kepada makna kam, menafikan kam mumpasil fi zat. Bila wahid isnani, ke ahad isnani salasa, ke wahid isnani salasa. Wahid. Jadi wahid urutan dia isnani. Bila wahid la saniya lahu, tak ada kedua. Tapi ahad dia bukan fokus pada saniya lahu, tapi ahad laisa indahu qismah, laisa ma yamfil qismah, menafikan kebolehan bahagi. Ahad dengan makna lam yalid wa lam yulad. Itu kot bahasa ringkas. Kalau saya nak supaya ada kebolehan telan, apa saya nak syarah. Satu, kita belajar apa? Kita belajar wahid ke ahad? Kita belajar wahdaniyah. Itu pun baru satu part. Apa dia? Zat. Nanti jumpa sifat. Nanti jumpa perbuatan. Af'al. Satu, ada orang kata macam ni, Allah hidup cara Allah, kita hidup cara kita. Saja saya belajarkan sifat. Macam tu ke? Kan? Bahkan dari si prinsip ulama kita ajar apa? Kita dah belajar bab mukhalafah apa? Allah huwal hayyu, dialah hidup. Kita apa? Kita mayat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kuntum amwatan. Ni hidup, kita bukan hidup. Allah hidupkan aku. Dia yang ahyani, dia yang ahyana. Dia yang ahyakum summa yumitukum. Ni kita. Dia perasan kan, bukan Allah hidup yang layak dengan Allah Ta'ala, aku hidup yang layak dengan aku. Tak pasal bukan hidup. Memang Allah hidup, kita bukan hidup, kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Baru ada perasaan bertuhan. Satu cara faham Wahabi faham dengan cara ulama ahli sunnah wal jamaah kita, syarah kita untuk faham tak sama. Jauh sekali. Satu, dia boleh faham macam ni. Allah ada muka, kita ada muka. Muka Allah, muka kita, muka kita. Muka pintu, muka jam. Jadi Allah Ta'ala muka dia lah, muka kita lah. Tu yang jadi Wahabi ya. Kan saya sebut. Tangan Allah, tangan kita, tangan rimau, tangan beruk, kata dia. Tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Kalau macam tu punya fahaman dan syarahan makna tak sama lain sakam misli syahid tu, tak payah cerita lah, memang tangan saya tak serupa dengan tangan hangpa. Sama tangan, sama. Kalau terpotong tangan kamu, nak tangan saya buat tangan kamu, nak. Agak-agak masuk tak? Cop jari sama tak? Tak sama kan? Tak sama kan? Memang tak sama betul. Jadi mana ada makhluk yang sama? Jadi tak, kalau nak kata tak sama Allah Ta'ala, macam tu makna tak sama. Tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan kita. Tangan saya tak sama dengan tangan kamu. Kalau takkan nak cerita tak sama, baik tak payah turun ayat Quran lain sekali misli syait tu. Boleh tak? Sekali lalu saya nak sebut tu. Macam mana ulama nak syarah. Jadi apa maksud lain sekali misli syait? Bukan macam mana syarahan tangan Allah Ta'ala, tangan kita. Tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Tak payah ke tangan Allah. Tangan kita sama kita pun tak sama. Muka kita tak sama kita, tak sama. Darah kita sama kita, tak sama. DNA kita sama kita, tak sama.
Cabut apa? Rambut selai kita, cabut antara kita, cabut, masuk amal. Semak, DNA tak sama. Peluh tak sama. Tak sama. Kalau nak kira tak sama, tak ada makhluk yang sama. Memang tak ada makhluk yang sama antara satu sama lain. Walaupun tengok pada zahir sama, tak sama. Allah Ta'ala tak pernah buat istilahnya double piece. Semua dia buat, setiap makhluk dia only single piece. Dengar ada. Single piece, double piece, boleh faham? Boleh, tak faham? Semut, kalau kita tengok banyak-banyak, sama ke tak sama? Apa yang sama? Nampak rupa seolah-olah sama. Memanglah ada kepala, thorax, abdomen ni, tentu structure macam tu lah. Setiap semut sama ke? Every single semut tu, satu dunia. Daripada mula cipta dunia dulu sampai kiamat, macam mana? Takkan ada yang sama macam mana? Kita tak sama cop jari kita. Muka, tangan. Kalau kembar seperut pun, kembar seiras, kembar melekat pun. Hak ni lain, hak ni lain. Boleh faham saya sebut apa? Boleh faham? Kalau keluar seperut pun, dia tengok dia datang 2 badan. Ada 4 tangan. Cop jari mesti lain-lain. Mesti lain-lain. Pasal Allah Ta'ala, dia buat makhluk dia single piece. Tak ada yang double piece. Absolutely the same. No. Look like the same. But absolutely not the same. Allah Ta'ala hanya buat makhluk dia single piece. Dan single piece tu jadi masterpiece dia. Saja saya nak guna bahasa Inggeris kan. Gerap sebut pergi lah. Kalau ada buat copy paste, tak ada. Tak ada siapa yang boleh copy apa Allah Ta'ala punya creation. No. Nothing yang copy apa Allah Ta'ala create. Kalau kita copy pun, ilmu yang kita boleh ambil daripada dia, kita copy satu je. Mata. Kita tak boleh buat mata macam mana Allah Ta'ala buat mata kat kita. Kita hanya boleh buat teknologi yang ada pada mata. Ada iris, ada retina dia. Tiru konsep tu saja. Konsep tu saja. Nak buat macam mata orang Ta'ala bagi, tak boleh. Tu pun bukan kita buat macam mata. Kita ambil bahan olah, tiru yang apa creation orang Ta'ala buat. Contoh, asal nak sebut apa? Allah Ta'ala buat makhluk dia semua single piece. Tak ada yang double piece. Tak ada. Satu, saya ngaji ada pernah guru cabar macam ni. Asal nak sebut tentang pada Allah Ta'ala takkan ada yang seumpama dia. Tak akan ada. Seumpama tu walaupun sebesar tu. Satu, kalau kata Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Mendengar, tak. Allah mendengar, kita peka. Allah bagi kita pendengaran. Baru betul faham. Kalau kita faham Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar, seolah-olah kita memiliki pendengaran kita yang terasing pada Allah Ta'ala. Itu menafikan ada mumpasil sifat pada Allah Ta'ala. Itu saja. Further information nanti belajar sana. Dalam bab sifat. Satu pahaman yang lain daripada ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dia punya carahan dalam bab akidah ni tak sempurna faham. Memang tak sempurna. Dan dia tak membawa pada merasakan sifat rasa keberhasilan pada Allah Ta'ala, dan kita ni adalah milik Allah Ta'ala. Nak rasa kita ni adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki kita segala-galanya. Zat kita, sifat kita, perbuatan kita, pemilikan kita. Semua Allah memiliki mutlak. Tanpa campur tangan kita sikit pun. Kita hanya ada istilah, baru kita akan faham nanti, bab perbuatan khasnya, kasab. Ada usaha ikhtiar yang disipahkan kita. Aku sembahyang, aku bercakap. Tapi aku nak sembahyang pun, aku boleh buat perbuatan sembahyang, Allah yang bagi. Ada aku pun Allah Ta'ala bagi jadi. Hidup aku pun Allah Ta'ala bagi. Boleh gerak pun Allah Ta'ala bagi. Mata aku pun Allah Ta'ala bagi. Baru kita akan faham. Kita ni, tak ada pemilikan apa-apa. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala. Semua zat, sifat, perbuatan, pemilikan kita hanya milik Allah Ta'ala. Mutlak, semutlak. Baru akan datang rasa keamaan. Baru sebut Allah macam mana? Allah. Biar. La hawla. Ashku basi wa husni ilaih. La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah. 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 Ada orang marah hari dia sebut Allah. 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 Apa Allah? Allah? Allah bukan ada mana? Batu ada mana? Kalau ada orang nyanyi lah ni, keropok torak. Saya mula lah sebut. Ada mana? Tak ada mana. Mesti ada mana. Batu ada mana? Takkan Allah tak ada mana. Rudely dia boleh cakap macam tu. Subhanallah.
Baik, saya dah lajak tu, lebih tu. Dia mula lah. Dia geram lagi, dia sebut macam-macam. Baik, asal fokus kita cuba telan menafikan dua kam, muttasil dan munfasil. Saya nak bagi formulanya. InsyaAllah kita jumpa nanti. Bila sebut wadaniyah fi sifat, menafikan dua juga. Menafikan apa? Menafikan kam, muttasil, fi sifat, menafikan kam, pandai. Alhamdulillah. Inilah pelajar. Ini apa nama dia belajar. Saya ajar sikit, dia boleh depan sampai belakang. Af'al pun. Atau ulama yang kira 6. Bab wahdaniyah fil af'al. Apa nafi dia nanti? Kam, muttasil, fil af'al. Satu lagi? S. Taraf gol yang kita bagi. Terbaik. Boleh faham? Memang kalau kita faham betul-betul, alhamdulillah, boleh faham. Allah yang faham. Memang saya jadi sabar je. Ini sebab. Baik, insyaAllah kita sambung nanti. Dapat satu pada segala sifat. Yang ni faham tu nanti lagi best. Pasal baru kita akan faham. Kita hidup dah. Allah yang bagi hidup aku. Tadi saya nak guna putih sikit. Geram lama tak sebut putih ni. Apa dia? The life that I can see at myself is not mine. Allah, He is alive. I'm not alive. The life at myself, Allah Ta'ala give me life. Then only I alive. The life at me is Allah's. Allah Ta'ala punya. Bukan hak aku. He is the one who alive. I'm that person. Ni alive. Dia yang make me alive. Saja punya orang putih sikit. Cakap lah orang Melayu sendiri. Tu. InsyaAllah itu sambungan kita akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabana bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ta'ala alaina futuhal arifin bik warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.